Subscribe now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tuan-tuan dan para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya dan inayahnya, pada malam ini kita dapat sama-sama menyempurnakan solat maghrib dengan berjamaah. Kita sedia maklum bahawa sembahyang berjamaah itu lebih afdal, lebih utama daripada sembahyang seorang diri. 27 darjat ataupun 27 kali ganda. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Dan seterusnya kita sama-sama dapat melapangkan masa untuk berada dalam majlis ilmu. Kuliah maghrib kita pada malam ini iaitu bersempena dengan bulan Safar. Kalau tak silap saya, malam ni dah masuk 3 Safar. Betul ya? 2 ke 3? 3 Safar. Bulan yang kedua setelah bulan Muharram dalam takwim perkiraan bulan-bulan dalam Islam. Bulan Safar jatuh nombor 2 selepas bulan Muharram. Pertama bulan Muharram, yang kedua bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Isna asyara syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan sebagaimana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Tuan-tuan sekalian, 12 bulan dalam setahun adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua bulan baik, semua bulan bagus. Tidak ada bulan yang menyebabkan berlakunya kemalangan, berlakunya musibah. Kalau nak berlaku musibah ni, dia tak kira apa bulan sekalipun. Walaupun orang dulu mengaitkan bulan Safar, bulan musibah, bulan malapetaka, bulan datangnya bala dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, kita baru saja dikejutkan kapal terbang jatuh di atas jalan raya. 10 orang meninggal dunia. Bukan saja dalam kapal,
Yang naik motosikal pun mati juga. Itu di penghujung bulan Muharram, besoknya baru 1 Safar. Maknanya tak ada kena-mengena dengan bulan Safar. Kalau nak berlaku tragedi, itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu tuan sekalian, kena betulkan i'tiqad kita. Kena betulkan kepercayaan kita bahawa sesungguhnya baik dan buruk itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan disebabkan kerana waktu atau masa, tempat, hari, bulan dan sebagainya yang boleh mendatangkan musibah dan bala. Ini dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La adwa wala tiyarata wala hammata wala safara wa firra minal majzumi kama tafirru minal asadi. Saya ulangi. La adwa wala tiyarata wala hammata wala safara wa firra minal majzumi kama tafirru minal asadi. Petikkan hadis dalam kitab Muhtasar Ibnu Abi Jamrah. Maksudnya, tidak ada jangkit-menjangkit, penyakit ataupun wabak secara tabiinya dia tidak berjangkit. Kalau berjangkit, itu semua dengan izin Allah. Bukan tabiat penyakit itu berjangkit. Kalau berjangkit, orang Jawa kata keresane maring ngalah. Ya. Tidaklah berjangkit penyakit, termasuklah penyakit yang disebabkan wabak dan sebagainya. Kalau dia berjangkit, itu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau semua penyakit sifatnya berjangkit, tentulah risiko yang paling tinggi yang menanggung yang pertama para doktor, pegawai-pegawai kesehatan, misi, pendeknya yang terlibat di hospital, di klinik, terdedah dengan bahaya yang sifatnya konon penyakit itu mesti berjangkit. Walau bagaimanapun kita berikhtiar untuk mengelakkan daripada penyakit-penyakit merebak. Tapi tabiatnya tak berjangkit kalau berjangkit dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama disebut la adwa wala tiyarata. Tidak ada sial malang. Tidak ada sial dan malang. Yang ketiga, wala hammata. Tidak ada sial burung hantu. Yang keempat, wala safar. Tidak ada sial bulan Safar. Wa firra minal majzum kama tafirru minal asad. Larilah kamu daripada pesakit kusta sebagaimana kamu lari dikejar singa. Tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat hadis ni, mula-mula Nabi cerita tidak ada jangkit menyangkit, tidak ada sial dan malang, tidak ada sial burung hantu, tidak ada sial bulan Safar. Tapi kenapa disuruh lari daripada pesakit kusta? Sebagaimana kamu lari dikejar singa. Adakah kusta itu berjangkit? Persoalannya. Adakah kusta itu boleh menjangkiti orang yang datang melawat, orang yang menjaga, orang yang merawat?
Jadi tuan-tuan sekalian, hadis ini juga perlu dijelaskan dengan terang, ya, supaya pegangan kita betul pada akidah Islam dan tidak ada khurafat, tidak ada bid'ah, dan tidak ada perkara yang kita ada-adakan, yang tidak ada contohnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, salasun la yaslamu minhunna ahadun. 3 perkara ni seseorang itu tidak akan selamat kalau mempunyai 3 sifat atau 3 perkara ni. Yang pertama, az-zannu, orang yang suka bersangka. Wat-tiyaratu, yang merasa dirinya sial dan malam. Wal hasadu, dan hasad. Oleh itu kata Nabi, idza zonanta fala tuhaqqiq, apabila kamu ada rasa sangka, apatah lagi suuzon, sangka buruk kepada orang lain, jangan dizahirkan. Jangan kita zahirkan. Walaupun macam betul, baru macam aja, belum tentu. Contoh yang paling mudah, motosikal kita hilang. Motosikal warna biru hilang. Baru beli seminggu hilang. Motor baru. Tiba-tiba sedang duduk-duduk, nampak orang lalu bawa motor warna biru juga, sama dengan motor kita. Oh, motor aku dia tu yang curi. Dia yang curi. Warnanya pun biru juga. Tuan-tuan sekalian, kalau ada perasaan menyangka, jangan dizahirkan. Simpan dalam hati. Tunggu betul ke tidak itu aku punya. Contoh motosikal ni payah. Yang senang contoh selipar. Datang ke masjid ni bawa selipar. Selipar pula mahal. Selipar macam selipar Jepun tapi harganya mahal. Namanya selipar Skechers. Dan saya selalu buat contoh ni. Harganya mahal sampai RM200. Kenapa saya sebut selipar Skechers? Sebab saya ada satu. Tahan nasak, boleh pakai 10 tahun. Ulang alik pergi Mekah, tak mengapa. Ya, itu mahal. Hilang, lepas sembahyang tak ada selipar kita. Nampak pula orang pakai selipar warna hijau juga. Oh, dia yang ambil selipar aku. Sebab selipar aku mahal. Made in America. USA, you know. Ini bukan buatan China, bukan buat Jepun. Tuan-tuan sekalian, jangan dizahirkan. Kita memang kesal, kita sedih sebab hilang barang yang kita sayang. Simpan dalam hati. Kalau betul ditakdirkan Allah SWT, orang yang tersangka tu singgah ke masjid sembahyang berjemaah. Oh, selipar tu hijau juga. Di bawah selipar tu rupanya selipar Jepun. Bukan Skechers, harga RM7 je. Yang kita harga RM200. Ini penting tuan-tuan. Kita nak jaga hati. Hati kita ni suka suuzon, buruk sangka. Jangan dizahirkan. Saya buat contoh yang mudah, contoh yang kecil. Ada lagi contoh yang besar-besar. Yang boleh melibatkan maruah dan sebagainya. Oleh itu tuan-tuan sekalian, jangan suka bersangka buruk. Suuzon. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan suka merasa sial. Ya. Kami sekeluarga ni jadi sial sebab kedatangan kamu. Sejak kamu jadi keluarga kami semua susah hidupnya. Ini contoh tuan-tuan. Sebab kamulah kami semua susah.
Sebab kamulah keluarga kami ni mati. Sampai begitu tuan-tuan sekalian. Inilah antara perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kita. Kita cipta takdir sendiri, bukan daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni tuan-tuan sebenarnya sedang menjalani takdir Allah. Tapi bukan takdir itu ciptaan kita, itu ketentuan Allah. Apabila kita suka mengada-adakan benda yang tidak ada atau bersangka dan sebagainya, seolah-olah kita mencipta takdir sendiri. Apabila kita sentiasa bersangka buruk, nanti buruk yang datang kepada kita. Keburukan yang akan datang kepada kita. Ya tuan-tuan sekalian, sebab itu Nabi dah pesan dalam hadis ini, la tiyarata. Malah orang kafir pernah menuduh Nabi, punca kami jadi susah, jadi malang kehadiran kamu wahai Muhammad. Disebabkan kamu wahai Musa, disebab kamulah wahai Nuh, malapetaka pun datang sebab kamu. Padahal kesialan itu diri sendiri, bukan daripada orang lain. Qalu ta'irukum minkum a'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Mereka berkata, kesialan kamu itu bersama kamu kerana kesalahan kamu sendiri. Adakah jika kamu diuji atau diberi peringatan oleh Allah, lalu kamu menjadi sial dan malang? Datangnya bala ke atas kaum Nabi Lut AS. Datangnya bala ke atas kaum Nabi Syuaib AS. Datangnya bala ke atas Nabi Nuh AS. Adakah disebabkan kesialan yang ada pada Nabi Nuh? Kan kesialan itu ada pada diri kamu sendiri sebab kamu menentang kerasulan baginda Nuh AS. Malah mereka mencabar Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya Nuh qad jaddaltana faksarta jidalana fatina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mereka berkata, wahai Nuh, sudah terlalu lama kamu mengajak kami. Kami tak peduli. Juga sudah terlalu lama kami menghalang kamu. Kamu pun tak peduli. Sama-sama tak peduli. Nabi Nuh terus ajak mereka beriman. Kaumnya terus menentang Nabi Nuh. Berapa lama keadaan begitu? Berapa lama keadaan penentangan terhadap Nabi Nuh? Selama 950 tahun. Bukan setahun, 2 tahun. Umur Nabi Nuh 1000 tahun. Berdakwah 950 tahun. Oleh itu, tuan-tuan sekalian, kaum Nabi Nuh ni mencabar Allah SWT. Sekarang jangan banyak cakap lagi lah. Aku halang, kamu tak berhenti. Ya. Kamu ajak, kami pun tak nak ikut. Ya. Kata Nabi Nuh AS, Rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh AS berkata, wahai Tuhanku, aku dah seru siang dan malam, tapi tak bertambah. Melainkan mereka semua lari meninggalkan aku. Sampai klimaks, kemuncak penentangan terhadap Nabi Nuh AS yang membawa risalah agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu peringkat kaumnya mencabar, fatina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Datangkanlah saja bala yang kau janjikan.
Jadi bermakna kaum Nabi Nuh itu sendiri yang minta tunjukkan bala. Kalau benar-benar kamu seorang rasul. Ingat Nabi Nuh dah mengadu kepada Allah. Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku dah mengadu dah pada Allah. Ingat tuan sekalian, kalau sampai peringkat Nabi atau Rasul mengadu kepada Allah, Allah pun datangkan bala. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Kalau benar-benar kamu seorang Rasul, turunkan bala. Pendekkan cerita, bala pun sampai. Peristiwa ini berlaku pada bulan Rajab. Lama 7 bulan. Daripada bulan Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, 7 bulan. Tanggal 10 Muharram barulah bahtera Nabi Nuh alaihissalam bersama mereka yang beriman berlabuh di atas bukit Judi. Tuan-tuan sekalian, adakah Nabi Nuh tidak berjaya dalam dakwah dia? Persoalannya, adakah Nabi Nuh tak berjaya dalam menyeru agama tauhid? Walaupun sampai 950 tahun yang beriman lebih kurang 80 orang sahaja. Siapa kata Nabi tak berjaya? Siapa kata Nabi tak menang? Sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah menyebut fastawat ala judi wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin. Wahai kapal, hai bahtera, dalah berlabuh di atas bukit Judi. Cilakalah orang-orang yang zalim. Tuan-tuan sekalian, ini balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita ni mereka telah menuduh Nabi Nuh membawa kesialan dan malam sehinggalah berlakunya musibah besar. Inilah tuan-tuan sekalian, apabila mereka menentang Allah Subhanahu wa taala, mereka dibinasakan oleh Allah. Mujur tuan-tuan sekalian, istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diuji seperti kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kalau berlaku musibah, tidaklah serentak satu dunia semua kena. Kena di sana macam baru-baru ni pada bulan Ogos yang lalu, awal bulan Ogos, berlakunya banjir besar macam tsunami di negara China. Berita ni tak berapa meluas. Antara punca dan sebabnya ada yang bercerita perhabaran daripada negara China baru saja rubuhkan beberapa buah masjid. Allah datangkan bala. Tsunami macam di Indonesia berlaku, tuan-tuan sekalian. Tapi berlaku dekat negara China, alhamdulillah, di tempat kita aman. Di Parit Mansur lagi aman. Tak ada apa-apa, tak terasa apa-apa. Kita berada di zon yang paling selesa ketika ini. Tidak ada banjir, tidak ada musibah, tidak ada puting beliung. Dekat Hawaii terbakar. Api itu datang daripada mana pun tak tahu. Bukan saja pokok-pokok, hutan, kampung terbakar. Tak nak berhenti api. Sudah ramai yang mati dan ramai yang hilang tempat tinggal. Sekarang ni api masih belum padam lagi. Di mana Hawaii? Hawaii kan Amerika juga kan? Ini ujian. Ini akhir zaman, tuan-tuan, macam-macam musibah berlaku. Ya tuan-tuan sekalian, adakah sekiranya ia berlaku disebabkan kerana kita orang Islam membawa agama Islam? Sebabnya antara kerana mereka membakar Al-Quran. Mereka menghina Islam, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi berlaku peristiwa ini sebagaimana pernah berlaku di zaman dahulu.
kaum Nabi Nuh alaihissalam, kaum Nabi Lut alaihissalam, kaum Nabi Saleh alaihissalam, semua dibinasakan. Kita alhamdulillah tuan-tuan sekalian, sebab itu pada satu hari Nabi sujud yang lama. Nabi sujud sangat lama sehingga sahabat-sahabat menyangka ada wahyu yang turun pada gitu. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, hari ini kami menyaksikan kamu sujud yang lama. Apa sebenarnya yang berlaku? Nabi SAW menjawab, aku minta 3 permohonan kepada Allah. Aku minta 3 perkara. Ya Allah, janganlah kau binasakan umatku sebagaimana kamu binasakan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Jibril berkata amin. Aku dengar Jibril berkata amin. InsyaAllah umat Muhammad takkan dibinasakan oleh Allah macam kaum Nabi Nuh, banjir satu dunia. Kalau nak banjir, biarlah tempat-tempat yang tertentu. Tempat kita alhamdulillah tak banjir. Ya. Zaman Nabi Nuh gunung pun tenggelam. Nak macam mana? Tak ada yang selamat. Yang kedua, ya Allah, jangan kau binasakan kaumku sebagaimana kau binasakan kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Puncanya apa tuan-tuan? Menipu pada timbangan. Wailul lil mutaffifin. Neraka bagi orang yang menipu pada timbangan. Sebab itu awal-awal lagi Nabi masuk ke Madinah, apa yang Nabi minta? Allahumma barik lana fi madinatina wa barik lana fi muddina wa sa'ina. Allahumma barik lana fi madinatina wa barik lana fi samarina wa barik lana fi muddina wa sa'ina. Ini doa Nabi. Masuk kota Madinah, hari pertama Nabi masuk Madinah dalam peristiwa hijrah, ada 3 doa. Yang pertama, ya Allah berkatilah bumi Madinah ni. Yang kedua, berkatilah buah-buahan di kota Madinah ini. Yang ketiga, berkatilah timbangan dan sukatan orang-orang yang berniaga di Madinah ini. 3 doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hari Nabi berdoa, 2 doa Nabi dikabulkan Allah, tapi yang satu ni ditolak. Yang pertama, minta supaya jangan dibinasakan kaum umatku seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam. Amin, kata Jibril alaihissalam. Yang kedua, janganlah kau binasakan umatku sebagaimana binasanya kaum Nabi Syuaib yang menipu pada timbangan. Kata Jibril, amin. Bermakna Allah perkenankan doa. Ya Allah, ini yang ketiga. Janganlah engkau binasakan, janganlah engkau jadikan umatku bersegera kepada peperangan dan pembunuhan selepas aku tiada. Nabi menunggu lama, Jibril AS tidak menyebut amin. Sehingga Nabi mengangkat kepalanya dan Nabi faham bahawa selepas Nabi SAW wafat akan berlakulah pembunuhan dan peperangan demi peperangan. Itu namanya al-haraj. Mal haraj ya Rasulullah, al-qatlu al-qatlu. Jadi tuan-tuan sekalian, yang tak boleh dielak ialah pembunuhan selepas Nabi wafat. Bayangkan tuan-tuan sekalian, selepas Nabi wafat apa yang berlaku? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dibunuh dengan diracun. Sayyidina Umar bin Khattab dibunuh dengan ditikam. Orang yang baik-baik ni, khulafa ar-rasyidin mati, semua dibunuh. Sayyidina Utsman sedang baca Quran surah Al-Kahfi. Wal yatalantaf la yushiranna bikum ahada. Kena tikam, kena tombak, terburai tuan-tuan ketika baca ayat pertengahan surah Al-Kahfi. Sebab tu Quran zaman dulu
sampai pada ayat ni ditaruh bulatan warna merah sebagai tanda kepercik darah syuhada daripada jasad Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Mati dibunuh. Orang yang paling lama, khalifah yang paling lama memerintah, Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Sempat kahwin 2 kali anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab tu Sayyidina Osman gelarannya Zunurain. Zunurain yang punya 2 cahaya mata. Siapa dia? Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Kan anak-anak Nabi ada berapa orang tuan-tuan? Ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Saya nak bawa nasyid budak-budak, boleh? Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Fatimah, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Zainab, Ibrahim. Boleh tuan-tuan? Jangan sampai tak tahu anak-anak Nabi. Yang 6 orang daripada Khadijah, yang 1 orang Ibrahim ni anak kepada Maria Qibtiyah. Itu anak-anak Nabi. Qasim, Abdullah, Fatimah. Fatimah isteri Sayyidina Ali, Ruqayyah dan Ummi Kalsum isteri kepada Sayyidina Osman. Ya, isteri namanya Ruqayyah meninggal dunia. Salin tikar. Kahwin dengan adiknya Ummi Kalsum. Itu nama salin tikar. Sekali arung. Ambil sekali arung. Dia tunggu mati dululah. Atau bercerai. Tidak boleh satu masa isteri yang sama-sama daripada satu rahim. Itu dalam hadis. Ya, bermakna tak boleh kahwin adik-beradik dalam semasa. Itu nama salin tikar. Itu panggil salin tikar. Ada orang kahwin dengan kakak ipar. Abangnya meninggal dunia, kakak ipar. Bini dia meninggal dunia. Bini dia meninggal dunia, suami atau abang dia pula meninggal dunia. Saya ulangi, bini dia meninggal dunia. Lepas tu abang dia meninggal dunia. Jadi ada kakak ipar lah, betul tak? Yang ni kahwin dengan kakak iparnya. Jadi anaknya sepupu jadi adik-beradik. Ini nama salin apa? Nama salin tilam. Tuan-tuan, itu dia berlaku. Tuan-tuan sekalian, memang berlaku. Saya yang uruskan pernikahan ni. Dia nak juga kakak ipar dia. Kakak ipar dia, bolehlah juga, dia kata. Jadi, ini nak cerita bersemanda atau bersemanda ni apa? Al-Musaharah. Ya tuan-tuan. Sebab itu ada ayat Al-Quran surah Al-Kahfi itu dibuat bulatan warna merah. Merah itu tanda darah Sayyidina Osman yang memancut dibunuh. Ini juga tuan-tuan sekalian berlaku pembunuhan selepas Nabi wafat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun dibunuh. Ya tuan-tuan sekalian, dibunuh. Orang yang macam Sayyidina Ali ni, Nabi pernah sebut, Ana madinatul ilmi wa aliyun babuhu. Aku ni bandar kota ilmu. Ali itu pintunya. Pendeknya kalau ada sesuatu perkara yang timbul masail, kata jumpa aku tak apa, jumpa Sayyidina Ali, beres. Sebab Sayyidina Ali mewarisi ilmu Nabi cukup banyak. Mewarisi ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia termasuk ahli bait. Kahwin dengan Siti Fatimah.
Sayyidina Ali pun dibunuh. Yang bunuh bukan orang lain, sahabat Nabi juga. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Ini tuan-tuan sekalian doa yang Nabi tak terima dan tak dikabulkan Allah. Jadi kita menyaksikanlah pembunuhan demi pembunuhan berlaku. Peperangan demi peperangan terjadi. Al-qatlu, al-qatlu. Peperangan demi peperangan. Sampai bila? Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Sebab itu dan sekalian, ini dah jadi sunnatullah. Tak boleh nak dielak. Peperangan memang kita tak suka. Peperangan adalah kemusnahan. Sampai hari ini tengok bagaimana peperangan antara Ukraine dengan Rusia. Kita pun tak tahu apa rahsia di sebalik peperangan antara dua negara yang dulunya juga di bawah jajahan Rusia, Soviet Union. Tapi dah dibebaskan dengan otonomi sendiri, dah buat negara dan pemerintahan yang berdaulat. Perang juga. Ada pula yang di sana jadi dalang-dalang mereka. Ya, dan sebagainya. Ya, peperangan terus berlaku. Yang lebih menyedihkan lagi, apabila peperangan berlaku antara saudara, peperangan Islam. Sudan sekarang ini perang. Dekat Sudan ni perang. Dahlah kamu negara miskin, peperangan berlaku terus menerus. Inilah dimaksudkan dua doaku diterima oleh Allah, yang satu tidak diterima. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau berlaku peperangan, bukan sikit yang mati tentera Rusia, ratusan ribu yang dah mati dah. Tapi yang pelik, ada lagi orang yang nak berjuang sama-sama dengan mereka. Inilah rakusnya pemerintah pemimpin akhir zaman, dinakkan wilayah, bahkan negara itu nak ditakluk, nak ditawan. Inilah sifat manusia yang tak puas hati. Itu dari segi sudut kuasa. Sedangkan dari sudut yang lain pun manusia ini memang rakus. Anak Adam ni kalau diberi harta satu lembah, dia tak puas hati nak dua lembah, kata Nabi. Kalau diberi dua lembah, dia nak 3 lembah. Ni tuan-tuan, dia tak ada puas. Bilakah kesudahannya? Bilakah dia rasa puas? Apabila sudah dia poncot. Ndak saya diponcot, sekali diponcot. Hatam hogiah. Selesailah. Waktu itu dah tak ada apalah. Harta yang ditinggal pun bukan milik kita. Itu harta. Yang paling sedih lagi, bini yang ditinggal kahwin lagi. Orang lelaki ni biasa lah. Bini yang ditinggal pun kahwin lagi, bye-bye. Yang dah tak ada dah lah. Setahun 2 tahun memanglah. Tak, aku masih ingat dengan suami aku, biasa dia banyak. Tahun pertama, tahun kedua, Kak, boleh Kak? Bolehlah juga. Dia kata, apa? Tuan-tuan. Okey, syahadah, sila azan. Tuan-tuan, kita balik kepada tajuk kita. Nabi SAW bersabda, "Fa'iza tatayyarta fala turajji." Kalau kamu merasa ada sesuatu malang, sesuatu yang menyebabkan mungkin kita kemalangan. Ini kalau pergi ni mungkin ada banjir ni. Ini kalau kita teruskan pergi mungkin ada kemalangan ni. Kalau kamu terasa ada sial malang, kita nak pergi, kita nak keluar rumah, nak pergi jauh, nak pergi kerja. Tapi kita bayangkan cipta takdir sendiri. Kalau timbul perasaan di hati, mungkin ada bahaya kat depan kita.
Fala turaji', kata Nabi, jangan patah balik. Teruskan perjalanan. Sebab Nabi dah ajar. Apabila kita musafir, kita baca doa. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa nak naik kenderaan. Lepas tu tawakal. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau terjadi juga ada kemalangan, ada terlibat dengan kemalangan dan sebagainya, itulah takdir Allah. Kita dah doa dah. La yaradul qada illa doa. Tidak ada satu cara yang boleh menjauhkan bala melainkan doa. Contoh tuan-tuan macam kemalangan kapal terbang. Kapal terbang tu yang dah nak terbang tu diperiksa dulu, diisi minyak. Ya, pakar-pakar dia sudah pun pastikan enjin tak ada satu pun bunyi yang pelik, yang mungkin rosak, tanggal sekeru ke sebagainya, tak ada. Kalau tak terbang dia. Tayar bagus, semua bagus. Dah pun di atas udara pesawat ni, tinggal 2 minit nak turun, nak landing, boleh menjunam. Ini namanya takdir. Inilah takdir Allah SWT. Ada rahsia di sebalik apa yang terjadi. Sebab antara mayat yang mati husnul khatimah ialah terbakar. Itu antara mati dalam keadaan yang baik. Di sisi Allah kita tak tahu. Tuhan nak bagi pahala besar, mati syahid pada gitu. Saya dapat info daripada anak saya sebab peristiwa itu berlaku dekat dengan anak saya. Dekat Sungai Buloh. Apa Almina yang melengkung tu apa namanya? Nak sebut pun tak kerti lah. Apa tu? Yang warna-warna tu melengkung, itu kan dekat-dekat tu, dekat Sungai Buloh tu. Itu itu tempat tarikan, tempat orang petang, orang pergi santai-santai di situ. Ada sejarah kami tuan-tuan. Masa kami pengantin baru, situlah tempat saya bergambar. Jangan main-main. Ni, saya ingat peristiwa ni berlaku 2 tahun yang lalu kami gambar situ. Sebab tu tengok kenangan. Waktu itu manislah, tapi apabila tragedi, ini musibah terjadi dengan takdir Allah. 10 orang meninggal dunia, rentung. Sebab tu kena buat DNA. Tak dapat dipastikan mayat tu siapa. Yang di bawah, yang tak ada kena mengena pun mati juga. Ini takdir. Likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada tempoh dia, ada ajalnya. Kalau ajal tu datang, tidak maju sesaat, tidak berundur walaupun sesaat. Sampai masanya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang penting tuan-tuan, mati dalam husnul khatimah. Minta tuan-tuan, Allah mahtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Hari-hari kita minta. Mudah-mudahan semua kita ni mati dalam keadaan baik, insya-Allah. Ni dan tuan sekalian, bukan disebabkan itu dan ini. Yang kedua, sebab kenapa seorang itu meninggal dunia. Yang pertama kerana ajal, kata ulama. Yang kedua, sebab rezeki kita dah tak ada. You know, rezeki kita dah tak ada dah. Allah Ta'ala tanya dengan malaikat, hai malaikat, rezeki si bulan tu masih ada ke? Ya Allah,
Rezeki si Fulan tu tinggal 3 hari je. Lepas sarapan pagi, itulah yang terakhir. Ha. Ditentukan Allah. Rupa lepas sarapan pagi, dekat warung, mati kat warung, tuan-tuan. Contoh ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah malaikat cari di seluruh pelosok bumi, rupanya untuk si Fulan ni, hari ini adalah hari terakhir. Tak ada lagi rezeki untuk dia, melainkan setitis air yang dapat dituang pada mulutnya. Betul tuan-tuan, saya menyaksikan sendiri. Saya bawa jemaah umrah meninggal dunia dalam bilik di Mekah, sakit daripada Madinah. Pukul 8 pagi kita nak buat ziarah di Hudaibiyah. Rupanya yang sakit semalam tu tenat pada gitu. Saya pun masuklah bilik. Ini jemaah wanita. Saya panggil suami dia. Duduk sebelah sama-sama. Saya tuangkan air zam-zam 1 sudu kecil. Itu terakhir. Lepas dia minum air zam-zam, kitalah yang bacakan doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Minum. Habis minum, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam ihram, tak sempat nak buat tawaf dan sa'i. Ya tuan-tuan, mati di Mekah, dalam ihram lagi. Orang mati dalam ihram ni sangat mulia di sisi Allah. Meninggal dunia di Mekah, ya, tempat yang barakah. Meninggal dunia di Mekah, dikebumikan di tanah haram juga. Haram tubuhnya daripada api neraka. Itu kalau orang Islam. Abu Jahal pun kat tanah haram juga. Abu Jahal mati kat Mekah juga. Ini cerita orang Islam ni. Syurga tanpa dia tuan-tuan. Jadi suami pun sedih. Nasib baik suami itu bawa 2 isteri. Balik ada 1 lagi. Itulah untungnya orang 2 bini. Masih ada lagi. Tak lama balik, hari Jumaat, suami dia meninggal dunia. Kami mengiring jenazah sampai ke kubur. Ini tuan-tuan sekalian, kita melihat kematian yang baik, yang mulia. Layaklah kalau kita ditanya, bagaimanakah kamu saksikan mayat ini dalam keadaan baik, kita kata baik. Kata baik. Dah Pak Imam minta kita suruh menyaksikan adakah dalam keadaan baik, tuan-tuan kena cakap baik. Takkan nak kata tak baik gitu. Kena kata baik. Yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir manusia. Bukan disebabkan kerana itu dan ini, karena sudah sampai masanya. Yang kedua, rezeki dah tidak ada. Apa maknanya kalau hidup tanpa rezeki daripada Allah? Sedangkan makan, minum itu rukun kehidupan. Rukun. Ya. Lazimnya makan minum untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Betul. Itu peribahasa ke apa? Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ada juga orang tak makan tapi boleh hidup. Dia cuma minum je tak makan. Hidup. 2 tahun minum je. Budak kecil. Minum susu je 2 tahun. Tak makan nasi. Boleh hidup. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para wali Allah tak makan, tak minum pun boleh hidup. Nah, sebab itu betul lah tu. Makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Itulah. Itu yang kemana saja yang difikir kita nak makan apa. Pantang dengar ada warung baru. Oh, ni sedap. Ikan sembilang masak asam pedas. Nasi Pakistan Jalan Benut. Oh, ada betul? Saya ada lalu hari itu. Nasi Pakistan. Saya belum sempat singgah ini. Betul ke sedap sangat? Wah, pantang dengan tempat baru makan. Jom kita pergi. Telefon, halo. Jangan lupa. Kita nak makan kedai Pakistan.
Caw dia बहुत अच्छा है, Masya Allah. Sampai ada slogan, jalan-jalan cari makan. Hidup ni yang pertama kana pena or sonai. Makan, minum dan tidur. Agar tum के इंसान है नंबर 1 खाना, नंबर 2 pina, नंबर 3 sona. Kalau itulah hidup kita, hai manusia, cuma nak makan, nak minum, tidur. Kambing pun macam tu juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Betul ke jin sembahyang? Betul ke jin tu pergi haji? Betul ke jin tu puasa? Benar tuan-tuan, ini real berlaku. Dekat Mekah ni, di mana-mana lah dipasang CCTV, termasuklah di Mina. Tempat orang melontar tu ada CCTV yang rakam pergerakan jemaah. Satu hari dibuka CCTV di rakaman dia. Rupanya tuan-tuan sekalian ada satu makhluk. Dia menyerupa manusia, orangnya rendah-rendah. Dia bawa beg dekat belakang, songkoknya belang-belang. Rupanya tuan-tuan sekalian, jin pergi melontar jamrah. Tapi jalannya cepat, macam laju. Annal jinna ma'aha ula'il hujjaj yarma al-jamrah fil mina. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu suara latar. Suara latar itu dimaksudkan sesungguhnya satu jin bersama dengan para jemaah haji di Mina melontar jamrah. Kemudian dibacakan satu ayat, tidaklah kami jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Rupanya tuan-tuan sekalian, jin pun dah tak selesa sekarang, dapat dirakam. Pantasnya cahaya merakam pergerakan manusia. Jin dicipta daripada api, tapi rakaman ni daripada cahaya. Dapat dirakam makhluk halus, termasuk jin. Apatah lagi manusia. Ini berlaku tuan-tuan. Rakaman tu dulu saya ada simpan, tapi dah hilang dah. Sebab handphone saya dah masuk dalam beldi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilang. Rakaman ni hilang, saya dah simpan. Ya tuan-tuan, rupanya jin ni ada juga yang pakai kopiah belang-belang, merah kuning, merah kuning. Ada yang pakai yang ni. Ada yang merah kuning. Ni nak cerita ni. Jadi benarlah, ada jin Islam, ada jin kafir. Dia pun membiak, dia pun kahwin. Ada jantan, ada betina. Ini syaitan pun ada jantan, betina. Jin pun ada jantan dan betina. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu kan doa masuk tandas, minta perlindungan Allah daripada gangguan syaitan jantan dan betina. Syaitan ada jantan, ada betina. Syaitan dia kalau nak kahwin pun dia cari jantan dengan betina. Tapi ada juga orang yang kahwin laki-laki dengan laki-laki. Apa dia? Lebih teruk daripada syaitan. Oh, pakil aku. Jin, syaitan dia nak kahwin pun dia cari pasangan jantan betina. Tapi ada juga manusia yang nak kahwin, jantan cari jantan. Itu kan namanya LGBT. Perempuan dengan perempuan. Itu kan lesbian, wadon karo wadon. Pengor namanya. Gerem aku. Paham tuan-tuan? Itu bukan apa, itu memang sial sungguh tu. Nah, itu yang baru sial. Sial malang itu baru sial. Kamu menolak hukum Allah, menolak ketentuan Allah. Ini fitrah manusia, laki-laki perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini menyalahi tabiat, luar tabii.
Wala hammata, tidak ada sial malang burung hantu. Tuan-tuan jangan percaya dengan burung hantu bawa sial. Burung hantu tu tuan-tuan, dia sesat. Dia tumpang atas pokok, betul-betul pokok tu dekat rumah jabu. Bunyilah satu kampung dengar malam tu burung hantu, bunyinya tak sedap. Orang panggil bulbul burung hantu ni. Besok ada orang meninggal dunia. Dah aku kata kalau bunyi burung ni memang ada orang mati. Kepercayaan orang dulu burung hantu bawa musibah. Dalam burung hantu lagi. Inilah manusia pandai-pandai. Kalau berlaku itu semua dengan takdir, tak ada kena-mengena dengan burung hantu. Wala safara, tidak ada malang sial bulan safar. Zaman dulu, orang tua dulu, bulan safar pergerakan mereka terbatas. Nak buat rumah kena tangguh, jangan bulan safar. Nanti bulan Rabiul Awal, kerja kahwin ke apakah. Bulan safar bulan malang. Nanti kalau buat rumah, rumah terbakar. Tuan-tuan, ini ada cerita. Cerita ni wallahualam lah. Orang tu diberhenti rokok. Duit rokok dia dikumpul, boleh buat sebiji rumah tuan-tuan. Ini bagusnya orang berhenti rokok ni. Rumah tu dah siap, terbakar pula rumahnya. Kalau aku tahu, hisap rokok lagi, dia kata. Adakah itu punya sebab? Itu kan takdir. Dia simpan duit tu pasal dia berhenti rokok. Rokok tu. Hari-hari disimpan duit. Dibuat rumah. Dah siap kok terbakar. Termenung dia. Selama ni aku bakar rokok. Aku buat rumah, terbakar pula rumah aku, dia kata. Habis nak kata sial ke apa? Jangan tuan-tuan sekalian, ini semua ketentuan Allah. Tak ada nak buat majlis, tak boleh bulan safar. Nak buat itu dan ini, jangan bulan safar. Ini bulan malam. Dikaitkan dengan bulan Nabi kena sihir. Memang Nabi kena sihir pun. Tuan-tuan buka kitab tafsir Fi Zilalil Quran, cerita Nabi kena sihir, tafsiran surah Al-Falaq. Kul a'udzu birabbil falaq. Nabi ini kena sihir. Berlaku pada bulan Safar. Pada hari Rabu. Rabu yang keempat. Rabu yang keempat ni Rabu yang akhir. Nabi kena sihir sehinggalah Nabi terasa agak lain pada waktu itu. Tapi Israiliyat ni cuba menambah tokoh. Oh, dia kata Muhammad ni kena sihir sehinggalah Nabi Muhammad ni tak kenal isteri-isterinya. Teruk ni kalau sampai tak kenal dengan bini disebabkan sihir. Nabi takkan mempunyai sifat kekurangan yang begitu teruk. Sebagaimana kaum Nabi Nuh mengatakan bapanya sudah gila. Anak sendiri kata bapaknya gila. Sudah pikun. Ini ujian Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir. Dan yang menyihir tu namanya Labid bin Aqsam. Orang Yahudi. Yahudi ini dengki Nabi. Caranya macam mana? Dia letakkan satu barang di dalam perigi Rasulullah, ditindih dengan batu. Jibril kata, ya Muhammad, ambil benda tu dalam perigi kamu. Sayyidina Ali yang ambil tu. Rupanya ada ikatan benang, termasuklah kain putih, termasuklah batang-batang sikat yang patah. Lepas itu dibalut dengan 11 kali pusing. 11 kali ke apa? Itu sihir. Sebab itu makruh menggunakan sikat yang patah. Tentang kalau ada sifat yang patah, satu batang dua, buang, jangan dipakai. Itu memang sikat yang digunakan ahli sihir. Boleh digunakan dengan cara itu. Jadi lepas tu ada benang hitam. Sebab itu ikut riwayat surah Al-Falaq jumlahnya sama dengan benang yang dibalut pada kain itu.
Dibaca ayat ni terlerai semua benang-benang sihir yang dilakukan pada waktu malam. Orang semua tidur, dia ngerjakan orang, nyantet. Ini namanya santet. Sebab itu tuan-tuan, sebelum tidur bacalah. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ini senjata untuk melawan sihir. Tujuannya kerana Allah nak turunkan ayat ni. Sebenarnya Allah nak bagi senjata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, senjata melawan sihir. Asbabnya, ceritanya Nabi kena sihir. Jadi Allah Taala datangkan syifa dia. Allah Taala datangkan cara merawat sihir sebelum tidur. Bacalah 2 surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Boleh tuan-tuan? Insya-Allah. Malam ni kita mulalah. Ya, bacalah sebelum tidur. Itu antara sunnah Nabi. Ke malam ni ada bola. Betul ke? Tapi tuan-tuan okey Ada setengah tempat cuti kuliah tau. Pasal bola punya masalah. Ada satu surau tu. Kuliah ditangguhkan sebab ada bola. Ini cerita dululah. Sekarang bola pemain depan isyak. Betul tak? Sangka baik je lepas sembahyang baru dia lawan. Itu yang JDT menang tu pasal. Minta. Tuan-tuan. Larilah kamu daripada pesakit kusta sebagaimana kamu lari dikejar singa. Ya tuan-tuan. 2 bulan yang lalu saya ada pergi ziarah hospital kusta di Sungai Buloh. Bukan saya tengok pesakit kusta, tapi saya pergi tengok besan saya masuk hospital. Dia duduk di Selangor. Hospital dah penuh. Tumpang dekat hospital kusta. Saking ramainya orang sakit orang Selangor ni. Sampai dipindah ke situ. Tuan-tuan sekalian, apa yang dimaksudkan oleh Nabi supaya lari daripada pesakit kusta macam dikejar singa. Sebenarnya orang pesakit kusta ni tuan-tuan, jiwanya lemah. Jiwanya suka menyendiri. Dia suka menyendiri. Kalau orang datang ziarah dia pun dia tak suka lama-lama. Datang doakan sudah. Jangan kita duduk lama gurau senda sebab dia tak suka. Dia tak suka kalau kita buat lama-lama sebab dia cepat membandingkan fizikal dia dengan kita yang sempurna. Ialah kau ni sempurna, aku tangan pun jari tinggal 3, kaki pun tinggal sebelah. Kusta ni, tuan-tuan sekalian, jari-jari ni pun boleh hilang. Bukan disebabkan kerana kencing manis, kusta lah. Antara penyakit yang susah nak diobat. Yang boleh mengobat penyakit kusta ni Nabi Isa AS. Kalau ikut sejarah. Tapi walaupun bagaimanapun ada rawatan untuk kusta. Sebab itu diadakan hospital kusta hanya untuk mereka saja. Dan mereka suka berkeluarga, bermasyarakat dengan pesakit kusta juga. Sebab itu disediakan tempat untuk pesakit kusta dekat Sungai Buloh. Orang kusta ni tak digalakkan duduk dekat rumah sendiri. Tapi ada tempat yang disediakan. Dia lebih happy. You know happy? Dia lebih suka dia sama dia. Dia tak suka sebab dia kata alam kami sudah berbeza dengan alam kamu. Physical aku tak sama dengan. Sebab itu maksudnya sebelum dia lari tinggalkan kita, kita kena lari dulu tinggalkan dia. Itu maksud dia. Bukan kusta itu berjangkit. Tidak. Ini huraian hadis. Ini panjang lagi tuan-tuan. InsyaAllah sambung akan datang. Wallahu a'lam. Cukup ya. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah sebenarnya perkongsian kita pada malam ini berhubung dengan tidak ada sial malang, ya, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa juga semua telah ditentukan oleh Allah, baik buruk datang daripada Allah. Wallahu a'lam. Cukup. Subscribe now.